A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Muhammad Qayyum yang telah membuka majlis dan memberikan sebersedikit taklimat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Maklumat tentang penceramah tadi, maklumat dia terkini tapi gambar dia bukan terkini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita diberikan kelapangan oleh Allah SWT untuk hadir ke majlis ini yang merupakan salah satu daripada banyak majlis yang sangat bermanfaat dan berguna yang berlangsung pada masa yang sama pada hujung minggu inilah, sehingga saya sendiri secara peribadi terdetik juga dalam hati, ada rasa macam bersalah pula, adakah saya telah menjadi asbab yang menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan terhalang daripada mendapat kebaikan yang lebih baik, dengan hadir ke seminar-seminar yang saya sendiri pun nak pergi. Tak boleh dah saya ceramah saya tak bolehlah nak pergi. Tapi walaupun begitu sifatnya, saya ucapkan syukur kepada Allah SWT sebab dari sudut ini adalah merupakan satu perkembangan yang sangat baik dalam masyarakat. Secara jujurnya, saya melihat suasana orang datang ke seminar-seminar pada hujung minggu ini banyaknya saya lihat ketika zaman saya belajar dulu. Saya selalu bermusafir ke Turki, bermusafir Turki. So Turki pada tahun 1990-an hujung minggunya hanya orang-orang yang sangat malang je yang berguling-guling kat rumah kan, mana terutamanya di kalangan para pelajar, sebab dewan demi dewan di daerah demi daerah ataupun lokaliti-lokaliti di dalam Istanbul penuh dengan seminar-seminar, majlis-majlis ilmu. Malah saya sendiri pun berkesempatan untuk hadir ke beberapa seminar. Contohnya saya pernah berkesempatan hadir ke satu seminar pada tahun 1996 membincangkan tentang inflasi, daripada perspektif ekonomi Islam, yang Syekh Badilo ada datang dan semua itu. First time saya jumpa mereka, walaupun saya tak faham kebanyakan isi kandungannya kerana banyak di dalam bahasa Turki dan juga sebahagiannya dalam bahasa Inggeris, bahasa Arab ada sikit-sikit, tapi saya mengambil semangatnya dan dalam hati tu tersebut-sebut jugalah, masa bila kat Malaysia ni nak boleh kita budayakan benda-benda macam ni supaya dewan-dewan ni penuh dengan majlis-majlis yang macam ni. Dan saya kira penantian itu sudah berakhir. Alhamdulillah, sampailah kita ke zaman ini, zaman kegemilangan Islam di Malaysia. Banyaknya saya ni bukan sarkastik ni, sungguh-sungguh lah kan, nanti kita review balik statement tu. Syukur Alhamdulillah, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana dalam pilihan-pilihan yang banyak itu hadir ke program ini. Jangan khawatir dengan jumlah peserta yang sedikit, maknanya tak sampai 100 orang. Jangan khawatir, sebelum program ini merupakan mangsanya mangsa payah nak marketkan program, sebenarnya buku Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu sendiri adalah mangsa pertamanya. Kerana Syekh Yusuf Al-Qaradawi adalah merupakan seorang
ulama yang begitu disegani dan dikenali ramai di dunia pada hari ini, dan juga merupakan seorang penulis yang sangat prolifik. Ya, ada sangat banyak buku yang telah dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Antara buku beliau yang paling tidak popular ialah buku ini. Ialah buku ini. Sehingga dia hampir-hampir hilang daripada ingatan saya. Saya tak teringat buku ni, walaupun bila saya recall balik dan saya jumpa dengan 2-3 orang kawan kebetulan dalam seminggu 2 ni, kawan-kawan yang sama belajar kat Jordan dulu, saya teringat balik masa minggu pertama kami sampai di Jordan, adalah senior-senior kami yang menyambutnya macam biasalah kan ya. Yang senior-senior tu kebetulannya, bukan kebetulan, memang alhamdulillah lah rezeki mereka dah jadi orang penting-penting, orang besar-besar, orang pakar rujuk dalam masyarakat. Antara senior kami pada masa itu ialah Ustaz Muhammad Asri Zainul Abidin, Dr. Mazhar lah. Ya, saya tak erti nak panggil dia Dr. Mazhar, Ustaz Asri kan ya. Pada minggu pertama kami sampai, itulah pesanan dia. Dia beritahu pada kami pelajar-pelajar baru, sampai kat Jordan ni, kitab pertama kena beli Saqafah Da'iyah oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Baca dan kuasai buku tu. Tapi biasalah kita lebih teruja melihat benda-benda lain ya, kenikmatan dunia yang lain. Tak adalah ambil berat sangat tentang nasihat tu. Beli buku, simpan sampai hilang. Ya, tak baca sampai hilang. Ya. Hinggalah sampai kepada tahun lepas, apabila saya semakin secara peribadinya tertekan. Saya tertekan dengan keadaan yang berlaku di dalam negara kita. Kucak-kacir, kecamuknya perbahasan agama, sehingga saya sukar untuk melukis graf. Adakah graf perkembangan Islam di Malaysia ni menaik ke menurun? Ya, naik ke menurun? Jadi di situ menyebabkan, apa yang saya fikirkan ialah mungkin sudah sampai masanya untuk dalam kerancakan kita menyambut perkembangan ilmu ni, mungkin ada keperluan untuk kita berpatah balik selangkah ke belakang untuk melihat cabaran-cabaran yang kita hadapi pada masa ini. Apakah ada kemungkinan cabaran itu telah mencetuskan pelbagai konflik kerana kita sebagai orang yang nak respon kepada cabaran itu mempunyai kekurangan-kekurangan berkaitan dengan bekalan kita untuk respon kepada cabaran tersebut. Dalam bahasa mudahnya, kita ada masalah ilmu, sehingga kita tidak respon dengan respon ilmu. Dan kalau kita respon dengan respon ilmu pun, ilmu yang kita pakai untuk respon itu ada kekurangan dia. Ya, ada kekurangan dia. Misal katalah, awal-awal ni celoteh pagi ni, misal katalah ya, apabila kuliah maghrib, saya nak berceramah tentang, saya nak berkuliah tentang aspek hukum jenayat dalam Islam, tentang hudud. Hudud ni tajuk kita orang lah, ya, tajuk ustaz-ustaz. Ya. Tetapi saya tidak boleh lupa bahawa tajuk hudud hanya sebahagian daripadanya adalah merupakan tajuk syariah, iaitu bidang saya. Sebahagian lagi persoalan yang berkaitan dengan hudud, ia adalah isu berkaitan dengan legal, aspek perundangan. Dan saya kena tanya diri saya, adakah saya mempunyai ilmu daripada aspek perundangan untuk saya mengulas tentang isu hudud? Ya. Contohnya macam kejadian mengejutkan berlaku ya 2-3 hari lepas ya, yang berhormat Kapal Singh ya, telah meninggal dunia akibat daripada kemalangan jalan raya. Jangan ada buat kejut pula lah. Semalam saya masih lagi jumpa dia. Kapal Singh dah mati bila? Masya Allah ya, mesti bawa keluar pada gua mana saya tak tahu ni kan ya. Ada orang tak tahu ya. Ya, Kapal Singh mengenai dia. Jadi sudah tentulah apabila Kapal Singh namanya naik, kita akan terus teringat kepada persoalan hudud. Persoalan hudud. Tetapi kita buang ke tepi rasa sentimen kita, kemarahan kita, stres kita, pendirian politik kita tak ke tepi sekejap. Kita cuba menganalisa secara adil statement-statement yang dia keluarkan dan pendirian-pendirian yang dia ambil. Akhirnya kita akan membuat kesimpulan bahawa penolakan Kapal Singh kepada hudud bukan berasaskan kepada penolakan beliau kepada Islam. Bukan kerana hudud itu hukum Islam. Tuan-tuan dan puan-puan boleh baca balik teks ya, soal jawab di antara Kapal Singh dengan Saiful Bukhari dalam parlimen. Sedih kita baca.
Saya tak nak ulang lah apa konten dia. Dia bukan orang yang jahil tentang Islam. Tetapi seperti mana yang dia berulang-ulang kali, dia menolak pelaksanaan hudud kerana pelaksanaan hudud bertentangan dengan perlembagaan persekutuan. So dia sebagai seorang peguam, asas kerjaya dia, asas integriti dia adalah perlembagaan persekutuan. Dan dia adalah orang yang paling komited dengan perlembagaan persekutuan berkenaan, yang merupakan sebab utama mengapa hudud tidak boleh dilaksanakan. Dalam bahasa mudah dia lah, kau marah saya pula kan, saya repeat benda ni. Itu yang pertama. Kerana sebab yang sama jugalah pada tahun 1986, apabila seorang wanita, kalau kita ingat kisah dia, saya masih ingat lagi sebab saya belum fly ke Jordan masa tu, Hajah Halimatus Sa'diyah yang telah dipecat daripada perjawatan awam kerana memakai purdah. Kes ni berlaku dekat Ipoh kalau tak silap saya. Kes ini telah dibawa ke mahkamah. Peguam bela kepada Hajah Halimatus Sa'diyah adalah Kapal Singh. Tuan-tuan dan puan boleh tengok balik arkaif utusan Malaysia 1991, kalau tidak silap saya, Disember 1990 atau 1991. Dan Kapal Singh dalam argumen dia mengatakan bahawa tindakan Hajah Halimatus Sa'diyah memakai purdah tidak bertentangan dengan perlembagaan persekutuan, kerana pemakaian purdah adalah satu amalan yang makruf di dalam agama Islam. Maka pemecatan Hajah Halimatus Sa'diyah adalah merupakan pemecatan yang tidak sah. Sebenarnya macam itulah ya. Jadi bila saya nak memberikan respon kepada sikap yang diambil oleh Kapal Singh dan orang-orang sepertinya dalam hal yang bersangkutan dengan hudud, saya perlu meraihkan bahawa topik hudud tidak dapat diulas dengan baik hanya berbekalkan kepada pengetahuan saya berkenaan dengan syariah. Dan kerana itu pada tahun 2000, semasa saya masih lagi berada di UK, saya cuba menggesa kepada aktivis-aktivis gerakan Islam supaya menjadikan segmen memahami perlembagaan persekutuan sebagai silibus tarbiyah. Silibus tarbiyah. Maknanya usrah-usrah kita duk bincang tentang kitab ni dengan topik ni Al-Quran, Islam sebagai sistem kehidupan dan sebagainya. Saya dan beberapa orang kawan request supaya dimasukkan dalam usrah topik memahami perlembagaan persekutuan. Sebab kalau kamu nak memperjuangkan Islam di Malaysia dalam keadaan kamu tidak memahami perlembagaan persekutuan, nanti akan timbul banyak masalah. Ya? Misal lagi bila nak masuk tajuk kan ya. Misal katanya lah ya, ada kajian yang sedang diusulkan yang cuba untuk mengenengahkan satu permintaan agar pihak mahkamah boleh mengesahkan kemurtadan orang Islam yang murtad. Sekarang ni ada usul yang hendak diketengahkan, minta supaya orang-orang yang nak murtad boleh disahkan kemurtadan mereka. Saya rasalah sebab ni 80 orang lebih, senang nak bercakap kan ya. Kalau marah-marah pun kita marah kecil-kecil, keluarga kecil-kecil kan ya. Suka program macam ni. Kalau kita lontarkan topik ni kat luar, saya rasa mengamuk orang marah. Bagi mahkamah sahkan orang murtad, hancur negara, katalah sebut itu. Walaupun sebenarnya tanpa pengesahan itu, yang memutuskan untuk murtad sudah pun murtad. Tetapi kemurtadan mereka yang semakin berleluasa tidak dapat dilakukan istitabah ke atas mereka. Mereka tidak boleh diarahkan untuk hadir dan diperbetulkan akidahnya, ditegakkan hujah mereka, dibalas hujah mereka, diterangkan di manakah salah faham mereka. Kita tak boleh buat semua proses tu. Kenapa kita tak boleh buat semua proses tu? Kerana kita tidak ada kuasa penguatkuasaan. Dan penguatkuasaan itu tidak dapat dibuat kerana kemurtadan mereka adalah kemurtadan yang tidak diwartakan. Maka yang murtad perlu disahkan mereka murtad supaya mereka boleh diselamatkan. Tetapi saya rasa topik ini kalau dibuka perbincangannya di luar, mungkin ramai yang marah dan merasakan ini adalah merupakan satu langkah ke arah untuk meliberalkan negara kita. Jadi peninglah. Jadi poin saya tuan-tuan, saya bukan tak ada zakati apa ya, kadang-kadang penggunaan istilah-istilah ni dia ada kait-kait dengan isu-isu semasa.
Ya, insya-Allah we are beyond current issue. Hebatnya orang seminar ni kan ya. Maksudnya kita tak naklah terikat sangat dengan isu-isu semasa tu. Kita nak mengatasi dia sebab kita nak bincang tentang ilmu. Jadi kerana itulah akhirnya saya fikir-fikir, baru saya teringat ada sebuah kitab yang bagus untuk dijadikan rujukan, sebab kitab ni beritahu kita apakah yang kita perlu tahu. Ya, buku yang kita perlu tahu. Iaitulah kitab Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan yang dikarang oleh Said Hawa. Itu idea asal saya pada tahun lepas. Tetapi Said Hawa tidak dikenali ramai. Ya, siapa yang biasa dengan aktiviti-aktiviti gerakan Islam, yang ikut usrah, mungkin familiar dengan dia. Tapi umumnya dalam masyarakat, nama Said Hawa tidaklah begitu dikenali. Apatah lagi orangnya sudah tidak ada, ya, telah kembali ke rahmatullah pada tahun 1980-an dulu. Kemudian yang keduanya, bukunya agak panjang dan berat. Dan pada masa itulah baru saya ingat, ada satu kitab. Ada satu kitab yang tak berapa baca itu, Thaqafah Da'iyah oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Maka saya cari balik buku tu dalam library saya, tak jumpa. Ya, tak jumpa. Dan apabila dikorek-korek dekat internet, saya berjaya mendapatkan naskah PDF-nya. Dan naskah PDF itulah yang saya gunakan untuk membentuk sedikit beberapa siri ceramah di dalam sesi kuliah-kuliah maghrib saya yang berlangsung lebih kurang dalam sekitar 5, 6, 7 bulan, sepanjang 5, 6, 7 bulan ni lah. Dan daripada situlah kemudiannya saya mengusulkan kepada Akademi Sinergi, why not? Macam mana kalau kita usahakan supaya kita buat satu seminar? Sebab ketika topik ini disyarahkan dalam sesi-sesi kuliah maghrib, setakat ni dah 7 kuliah maghrib, maknanya 7 bulan lah lebih kurangnya kan. Saya rasa separuh buku pun tak sampai lagi. Ya, untuk pengumuman biasalah Ustaz Sizal banyak meripik, ya, tak habis 7 bulan, tak sampai-sampai lagi. Jadi saya khawatir takut ada orang mati sebelum sempat, ya, sebelum sempat menghabiskan topik ni. Jadi ataupun saya mati kan. Jadi kita buatlah seminar. So bila saya dah buat seminar, maka slide yang berjumlah lebih kurang dalam 70-80 keping lebih kurangnya telah pun dapat saya siapkan. So kalau saya mati ke seminggu depan, orang dah boleh sambung lah. Tambah pula dapat tahu ada rupanya terjemahan dalam bahasa Melayu yang diterbitkan oleh penerbitan Al-Hidayah. Saya dapat tahu ketika saya bentang topik ini di Masjid Kelana Jaya, Masjid Tengku Kelana Putra, ya, di Kelana Jaya dalam sebulan 2 lepas, salah seorang daripada hadirin memaklumkan kepada saya bahawa bukunya telah diterjemahkan. Saya pun orderlah secara online. Masih tak dapat lagi. Belum dapat lagi naskah online-nya, sehinggalah saya belilah ya daripada Akademi Sinergi. So baru dapat pagi ni lah. Dan bila saya semak tu, overall bagi saya okey. Tapi mungkin kerana buku terjemahan dia pun telah diabaikan. Kesian ya. Kitab asal diabaikan, terjemahannya diabaikan, seminarnya pun diabaikan. Memang kesian tu lah. Tuan-tuan dan puan memang pelik. Ya. Kerana memilih benda-benda yang tidak menjadi pilihan. Ya. Saya tengok memang banyak typesetting error, ya, perkataan perlu dieja sebagai perli. Ya. Jadi banyaklah kena tanda-tanda tu, which is okay. Kita teruskan perbincangan. Kita akan membincangkan tentang 6 ilmu. Tetapi 6 ilmu ni tuan-tuan dan puan-puan, secara jujurnya saya katakan, pertama sekali, asalnya kitab ini ialah kertas kerja yang dibentangkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi pada tahun 1976, jika tidak silap saya. Ya, pada tahun 1976 dalam satu conference yang diadakan, ia adalah asalnya kertas kerja bersangkutan dengan dakwah. Kemudian Syekh Al-Qaradawi upgrade sikit, menjadikan ia sebagai sebuah buku, dan cetakan pertamanya diterbitkan pada tahun 1978. Betulkan saya kalau saya salah lah, itu setakat maklumat yang saya dapat. Dan apabila buku ini telah diterbitkan pada tahun 1978, buku ini pada pandangan saya tidak balance. Tidak balance kerana dia membicarakan tentang 6 ilmu, tetapi bahagian ilmu yang pertama mewakili 2/3 buku. Ya, 2/3 buku ialah ilmu yang pertama. Manakala 5 ilmu yang berikutnya adalah dalam 1/3 yang terakhir. Ya, jadi kalau adalah orang tu, saya datang ni sebab saya ialah ahli fizik,
Saya nak mendengar perbahasan Ustaz Rizal dan juga Syekh Qaradawi tentang bagaimanakah menggunakan fizik untuk kepentingan dakwah. Mungkin satu perenggan aja ataupun satu ayat aja ya ada terlintas dalam kitab ni. Malah ada satu bidang ilmu bila saya semak-semak Syekh Qaradawi tercicir. Di peringkat awalnya dia ada senaraikan, tapi di peringkat penghuraiannya tak ada dalam huraian. Iaitulah ilmu ekonomi. Ya, ada sebut, tapi saya cakap mana huraian ni, saya nak buat slide kan. Cari tak ada. Tak apalah, it's okay. Ya, kita cubalah tengok macam mana nanti. Jadi kita telah memecahkan seminar ini kepada 6 slot. Hari ini 3, esok 3. Tetapi saya mohon izin daripada tuan-tuan dan puan-puan, saya tidaklah bermaksud untuk satu slot, satu ilmu, kerana ada bahagian yang akan tercicir banyak, ada bahagian yang akan kita terawang-awang. Maka kita go with the flow dengan sasaran, insya-Allah sampai kepada petang esok, tengah hari esok, kita dah cover dengan izin Allah Ta'ala ke 6 topik yang dibincangkan, insya-Allah. Ya, baik. Ada sebarang persoalan, pertanyaan sebelum kita memulakan? Ni boleh tanya direct je, tak payah mikrofon. Ya, sebab kita punya grup kecil saja, insya-Allah. Ada tak apa-apa personal request ke? Tak apa-apa ya? So, kalau ada apa-apa, maklumkan pada saya lah ataupun pada urus setia, insya-Allah sambil-sambil kita jalan program ini. Okey, baik. Kita pergi kepada, boleh insya-Allah kita mulakan. Ya, ala barakatillah kita mulakan, dan saya harap saya juga dapat membentangkannya dengan sejahtera lah. Teringat balik ya, seminar kita yang lalu ya, 2 bulan yang lepas, seminar Ibrah surah Al-Kahfi. Ya, sebab sekarang ni saya di peringkat akhir, sepatutnya lah di peringkat akhir menyiapkan disertasi master saya. Jadi tiap-tiap malam tidur lambat, exercise tidak, ya, makan nyok-nyak kerja dia kan. Jadi badan pun dah jadi macam ni kan. Hodoh tu memanglah hodoh. Tapi alhamdulillah isteri masih sayang kan ya. Tapi sebenarnya tahap kesihatan kita tak berapa bagus sangat, especially daripada aspek immune system lah. Terutamanya kerana saya tidur lambat setiap malam, kerana tunggu semua orang dah senyap ya, tentera buat orang kat rumah dah senyap, baru saya boleh baca buku. Jadi immune system tak berapa bagus. Jadi masa handle program seminar surah Kahfi lebih kurang dalam 2 bulan lepas, masa program tu dah hilang-hilang suara dah ya. Balik daripada program tu saya pingsan ya. Masa ceramah okey, balik rumah lembik, nak semayang pun merangkak-angkak ya rasanya, dan saya kena pneumonia. Dan pneumonia pula bukan sebarang pneumonia, atypical pneumonia ya. Jadi pelik-pelik lah dia punya simptom dia pelik-pelik. Kata orang rumah saya, atypical pneumonia ni kita dapat bakteria yang pelik-pelik lah. Ya. Jadi adalah di kalangan peserta 2 bulan lepas tu yang telah menganugerahkan kepada saya bakteria pelik. Oh, sedapnya lah kau orang ya. Tak semestinya daripada peserta ya, tapi maksudnya bila kita kumpul ramai-ramai ni macam ceritalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semakin duduk semakin sihat, insya-Allah. Saya pula semakin berdiri semakin merosot sehingga ke petang esok. Harapnya taklah banyak sangat merosot dia, supaya kita boleh terus berjuang. Sebab kata Syekh Qaradawi dalam kitab Saqafah Da'iyah, para pendakwah lah adalah orang yang diharapkan untuk membenteras kebodohan di dalam masyarakat dan juga kemungkaran dan kepincangan yang berlaku. Tanggungjawab besar. Tetapi kalau kita tidak dapat berperanan dengan baik atas pelbagai faktor yang menjadi penghalang, rugilah ya, rugi. Dan tuan-tuan dan puan-puan, setelah buat investment, bayar, datang program macam ni, saya harap habis program ni, tolonglah fikirkan macam mana saya nak generate manfaat daripada perbincangan. Saya nak buat ni, saya nak buat tu, supaya RM80 ke saya tak tahu lah, RM50 ke RM80 berapa yurannya, apa ni yang tuan-tuan dan puan keluarkan tu, ia bukan merupakan yuran, tapi ia merupakan investment yang memberanakkan lebih banyak kebaikan. Tapi kalau tuan-tuan dan puan balik tidur, tak bermanfaatkan, tutup letak bawah katil je, maknanya nota-nota semua, saya rasa rugilah nanti ya, rugi. Jadi apa sahaja seminar datang, letak dalam kepala set, saya sedang mencari sesuatu. Ya, saya nak gunakan perbincangan ini untuk memprojekkan sesuatu untuk pelajar saya, untuk keluarga saya, untuk masyarakat, untuk siapa saja. Maka tuan-tuan perempuan punya mindset tu ialah mindset 3% learning lah, lebih kurang. Maknanya belajar, nak faham dan juga nak menyampaikan. Ya, insya-Allah supaya ia menjadi
lebih bermanfaat, dan itulah yang memenuhi maksud barakah. Ya, apakah dia barakah? Barakah ialah al-khair al-kathir, kata para ulama, kebaikan yang infinity. Satu benda baik mencambahkan macam-macam kebaikan. Tapi kalau satu benda baik dapat satu je kebaikan, mungkin tak ada keberkatan. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala untuk memberkati majlis kita, dan kita mulakannya dengan slide yang pertama. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, dalam membahaskan tentang kitab ini, tema utama kitab Thaqafah Ad-Da'iyah, ilmu-ilmu para pendakwah ini adalah dakwah sebenarnya. So tuan-tuan dan puan-puan, tema program ini ialah dakwah. Ya, ialah dakwah yang mencantumkan ke-6 topik kecil ini kepada satu topik. Topik besarnya ialah topik dakwah. Maka apabila kita membicarakan tentang psikologi, kita membincangkan tentang bahasa, kita membincangkan tentang sains, matematik esok contohnya, kita membincangkannya daripada perspektif dakwah, bukan untuk mengupas isu-isu yang core di dalam subjek berkenaan. Ya, kita kena set dalam kepala. Kenapa? Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, umat Islam adalah merupakan umat dakwah. Umat dakwah dalam erti kata, kita semua mempunyai tanggungjawab untuk menjadi transmitter kepada Islam supaya ia terus berkembang. Malaikat tidak akan turun ke manusia. Rasul sudah tidak ada. Nabi SAW telah wafat lebih 1000 tahun yang lalu. Janganlah kita menjadi tempat di mana berhentinya Islam. Kita mesti menjadi tempat Islam diberikan nyawa yang seterusnya agar ia boleh terus berjalan. Silakan. Thaqafah, ya. Terjemahan asalnya dalam buku tadi, Thaqafah Tazkirah Pendakwah. Saya tak apa kena sikitlah, ya. Thaqafah dari segi bahasanya ia bermaksud ilmu. Tetapi kalau kita gunakan perkataan ilmu itu lebih bersifat teknikal. Tetapi thaqafah merujuk kepada sosio ilmu berkenaan. Maknanya ilmu itu dalam pengalaman manusia memiliki dan mengamalkannya. Maka sebab itu kadang-kadang ada orang kata thaqafah ini ialah budaya ilmu. Ya, ada yang menterjemahkannya dalam bentuk yang pelbagai. Tetapi thaqafah ini adalah ilmu dari aspek penggunaannya dalam kehidupan masyarakat. Pembudayaan ilmu. Payah pula lah kalau kita akhirnya nak cari term. Sebab itu akhirnya saya terjemahkan sebagai ilmu-ilmu seorang pendakwah. Ya, tapi lebih kurang begitulah maksud dia thaqafah. Masa saya belajar di Jordan, subjek wajib universiti, kalau di Malaysia ni subjek wajib universiti sama ada Islamic Studies ataupun yang telah pun dimansuhkan di kebanyakan IPTS sudah tentulah, ya, digantikan dengan subjek TITAS, ya, Tamadun Islam dan juga Tamadun Asia Tenggara. Subjek yang saya mengajar secara adjunct dekat UTP. Mereka minta saya huraikan tamadun Melayu. Saya kata saya memang orang Melayu, tapi tamadun Melayu ni saya agak lemah sikit. Jadi saya request, boleh tak saya ajar tamadun Osmaniyah, tamadun Turki. Betul? Okey, boleh. Alhamdulillah. So subjek wajibnya ialah TITAS. Tetapi masa saya belajar di Jordan, semua universiti di Jordan, subjek wajib universiti namanya ialah As-Thaqafah Al-Islamiyah. You belajar sains ke, you belajar undang-undang ke, you belajar apa saja subjek wajib yang semua orang kena belajar, be them Muslim or non-Muslims, ialah subjek Thaqafah Islamiyah. Maka bila Thaqafah Islamiyah, dia lebih bersifat tasawur Islam, iaitu memperkenalkan prinsip-prinsip, ada elemen sejarah, ada elemen fiqh, ada elemen dakwah, ada elemen sistem, ada pelbagai aspek dirumuskan dalam satu subjek dan dijadikan sebagai subjek wajib kepada pelajar-pelajar di universiti. Nama subjeknya ialah As-Thaqafah Al-Islamiyah. So dalam kes ini Syekh Qaradawi menggunakan istilah Thaqafah Ad-Da'iyah, thaqafah dakwah dan pendakwah. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dakwah dan pendakwah. Itulah mungkin lebih kurangnya. Saya rasa buku ini, kalaulah ianya disarankan pada tahun 1978, ia diambil dengan begitu serius oleh umat Islam,
dan dicernakan untuk menjadi asas kepada penggubalan silibus di sekolah dan sebagainya, saya rasa landscape kita mungkin agak berlainan pada masa ini. Tetapi kita kena raikan buku ini ada sebab kenapa dia tidak popular. Sebab kalau ia diketengahkan ke dalam masyarakat, soalan yang timbulnya ialah siapa nak syarah buku ni? Siapa nak syarah buku ni? Kalau ustaz nak syarah, ustaz syarah bahagian ilmu yang pertama, Saqafah Islamiah. Quran, sunnah, fiqh, usul fiqh, kemudian tasawuf dan juga sistem-sistem Islam. Tapi masuk dalam ilmu yang kedua, ilmu sejarah. Kalau ustaz tak belajar sejarah, susah nak syarahkan. Ilmu yang ketiga yang diletakkan dalam kitab ini ialah ilmu bahasa dan kesusasteraan. Kalau kita tak ada ilmu bahasa dan kesusasteraan, payah kita nak mensyarahkannya. Masuk bab yang keempat, ilmu-ilmu kemanusiaan. Human sciences, social sciences. Social sciences very European oriented. Banyak rujukan dalam bahasa Inggeris. Di bawah social science, tak belajar memang tak tahu macam mana nak mensyarahkannya. Ilmu yang kelima pula ialah Saqafah ilmiah, sains. Matematik, kimia, fizik, biologi dan aplikasi-aplikasi cabang-cabang ilmu astronomi, falak dan sebagainya. Kalau kita tak belajar, macam mana kita nak mensyarahkannya? Dan juga ilmu yang keenam ialah current affairs. Isu-isu semasa. Jadi siapa nak syarahkan buku ni? Nak suruh orang sains syarah bahagian Saqafah Islamiah, payah pula nak mensyarahkannya. Nak suruh ustaz syarah bahagian sains-sains sosial dan juga sains tulen tadi tu, siapa pula nak mensyarahkannya? Akhirnya tak ada orang syarahkan. Maka hilanglah buku itu daripada perhatian masyarakat. Tiba-tiba datanglah seorang yang memberanikan diri, konon-konon reti semua lah tu, nak mensyarahkan kitab ni. Itulah saya ni, orang perasan pandai, padahal bodoh. Tapi memberanikan diri, sebab kalau tak buat, sampai kesudah buku ni hilang. Mungkin hubungan rapat di antara Syekh Yusuf Qaradawi dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Menteri Pelajaran pada era berkenaan, saya tidak pastilah, itu boleh dibuat kajian. Mungkin adanya hubungan di antara idea-idea Syekh Yusuf Qaradawi ini, sehingga akhirnya di zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar KBSR, sistem baru untuk pendidikan sekolah rendah, dan kemudian KBSM. Tapi sejauh manakah ia terimplementasi, perlukan kepada assessment. Dan sampai bilakah ianya wujud, alam dan manusia, nama subjek, bilakah ia berakhir, digantikan dengan subjek lain. Jadi itu kita boleh tengok sikit-sikit kat depan nanti. Baik, saya ke depan sikit. Kata Syekh Yusuf Qaradawi, umat Islam adalah umat dakwah. Dan bila umat Islam adalah umat dakwah, semua orang kena buat kerja dakwah. Walaupun perkataan dakwah itu agak eksklusif bagi sesetengah orang, tinggalkanlah perkataan dakwah. Fikirkan tentang perkataan-perkataan lain yang lebih dekat dengan kita. Siapa anda? Suami, anda ada tanggungjawab untuk menyampaikan sesuatu kepada isteri. Isteri, anda ada tanggungjawab untuk menyampaikan sesuatu kepada suami. Ibu bapa, ada sesuatu yang perlu dilakukan kepada anak-anak. Guru, ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada anak murid. Ketua jabatan, ketua unit, anda ada orang bawahan yang anda ada tanggungjawab ke atas mereka. Letaklah di posisi mana pun anda ada. Kita semua ada peranan dakwah. Kecuali kita kayu, berdiri tegak kalau kayu tak apalah, kita masuk dalam subjek sains perhutanan. Kita bincang. Tapi kalau kita manusia, tak boleh lari. Tidak boleh lari daripada asas dakwah. Dan melaksanakan kerja dakwah itulah yang menjadikan kita mulia, seperti yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ini. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Apakah ada orang yang lebih baik daripada orang yang buat kerja dakwah? Ia adalah tugas yang kita warisi daripada para anbiya, dan setiap muslim adalah merupakan seorang pendakwah. Baik, itu asas yang pertama. Kita nak bincang panjang-panjang tajuk tu. Set dalam kepala, saya ada tanggungjawab untuk menyampaikan. Islam, jangan biarkan Islam mati bila dia sampai kat saya. Sampai ke saya je, saya terima Islam, saya tak sebarkan.
matilah kat kita. Seorang keliling kita tak dapat Islam. Seperti kata Tuan Guni Aziz semalam, dia rasa sangat duka cita kerana tidak sempat, katanya, untuk menerangkan dengan sebaik mungkin kepada Kapasing tentang hudud. Sebagai seorang yang sangat mencintai keadilan, kalaulah hudud itu dapat difahami dengan sebaik mungkin, tidak mustahil untuk Kapasing yang pernah sebut nak laksanakan hudud langkah mayat saya dulu itu, dia boleh menerima Islam. Dan ia menjadi juga peringatan kepada pemimpin-pemimpin, kepada ahli, kepada aktivis PAS, bahawa PAS didaftarkan di Malaysia sebagai sebuah parti politik yang sifatnya adalah merupakan sebagai sebuah badan legislatif. Kerja utama dia adalah untuk membincangkan, menggubalkan, ya, mengusulkan undang-undang. So maknanya peranan paling besar yang PAS kena buat nak menegakkan hudud bukan ceramah di atas pentas ceramah, walaupun itu perlu untuk menyedarkan masyarakat, tetapi untuk mengoptimumkan semua peranan yang ada di tempat di mana undang-undang dibuat, iaitu di parlimen. Ya, takut-takut kita tercicir bahagian tu. Kita lebih kurang lah, ya, kita tercicir bahagian tu, ya. Kita buat kerja lain, kerja rasmi kita tak buat, iaitu kuasa legislatif. So kita kena sampaikan, jangan Islam berhenti dekat kita. Sekarang ni saya rasa agak seronok sebab adalah, ya, di kalangan generasi muda daripada pemimpin politik, ya, parti yang orang tak suka, kita dakwah ni main belasah je kan, masuk semua, ya. Dan saya sebagai rakyat di sebuah DUN, dan adun saya ialah merupakan seorang wakil rakyat daripada parti DAP. DAP adalah musuh kepada Barisan Nasional, tetapi saya sebagai seorang da'i, saya ada tanggungjawab kepada adun saya. Maka dari semasa ke semasa perlu berhubung, menyuarakan, dan saya rasa gembira sebab adun saya walaupun daripada DAP, adakah dia menang kerana saya undi dia? Itu rahsia, undi rahsia, ya. Tapi poinnya ialah saya kena bekalkan Islam kepada dia, dan beliau merupakan seorang yang berpengetahuan. Dia boleh tanya soalan-soalan yang sangat berkualiti. Ya, dia tanya kepada saya dalam kes, tak sebutlah kes yang mana, panjang cerita nanti. Dia sebut simple saja. Dia kata, boleh tak Ustaz terangkan kepada saya apakah bezanya di antara qada dengan fatwa? Itu adalah merupakan satu soalan yang sangat spesifik. Dia tanya soalan itu sebab dia nak faham, adakah fatwa apabila ia diungkapkan oleh seorang mufti, ia boleh diungkapkan dalam kapasiti peribadi beliau, ataupun fatwanya itu perlu melalui kaunsil tertentu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sejauh manakah fatwa itu executed dalam masyarakat? Dia tak tahu. Dan dia tanya soalan kepada saya spesifik, apa beza fatwa dengan qada? Maka saya terangkan. Saya kata, ya, beza antara fatwa dengan qada. Qada ialah seperti fatwa, tetapi ia digazetkan. Sama ada ia merupakan keputusan mahkamah ataupun ia diwartakan sebagai satu undang-undang, maka dia executed. Maka fatwa yang digazetkan executed, tetapi fatwa yang tidak digazetkan, ia boleh difatwakan oleh mufti dan orang-orang yang berkelayakan tanpa perlu melalui kaunsil yang tentu, lebih kuranglah, ya, istilahnya. Jadi poinnya ialah kita ada tanggungjawab untuk menyampaikan, kan, untuk dia memahami, menerima. Apakah kat dia? Kalau siapa yang mencintai keadilan, Islamlah yang paling memuliakan keadilan. Tetapi ia perlu disampaikan dengan ilmu. Maka kata Syekh Qaradawi, patah balik pada slide. Jadi jam saya putus. Tak ada jam, tak nampak apa. Okey. Ada lebih kurang 24 minit lagi. Syekh Qaradawi mengatakan bahawa walaupun orang Islam adalah merupakan pendakwah, tetapi mereka mempunyai tanggungjawab untuk memastikan dakwah mereka disampaikan dengan betul. Dan supaya dakwah itu dapat disampaikan dengan baik, para pendakwah perlu membekalkan diri mereka dengan 3 bekalan. Yang ni semua dalam introduction, Yang pertama ialah bekalan iman, yang kedua ialah bekalan akhlak, dan yang ketiga adalah bekalan ilmu, iaitu tajuk utama buku beliau ini. Kita lihat sedikit. Yang pertama, bekalan iman. Para pendakwah apabila berdakwah, dakwahnya mesti terjadi
sebagai satu gerak yang datang daripada apa yang dia percaya. Atas banyak sebab. Salah satu daripada sebab utama kenapa dakwah mesti dibuat di atas asas keyakinan ialah kerana dakwah yang berbekalkan kepada iman sahajalah yang memiliki 3 karakter yang penting untuk survival dakwah, iaitu keyakinan, harapan, kekuatan. Saya assume macam agak ramai juga yang hadir ini, kalau mata saya tidak silap lah, yang dah biasa hadir ke beberapa seminar sebelum ini, maka saya tak adalah nak huraikan panjang-panjang sangat. Cukup sekadar kita review balik apakah kepentingan peranan iman. Saya selalu gambarkan dalam bentuk orang banjir. Ya, Pak Mat banjir, duduk atas bumbung rumah, air dah naik tinggi. Kalau slide biru maknanya slide yang saya tambah selepas nota dicetak. Jadi tak adalah. Tapi tak apa, biasanya dia tak penting sangat. Dia sebagai pemudah. Ya. Kalau merah itu yang dicetak lah, insya-Allah. Lelaki ni duduk atas tu, ya, dia call, tolong selamatkan saya, air naik atas bumbung rumah saya ni. Pasukan keselamatan tanya, kat mana rumah encik? Rumah saya dekat kampung tengah, belakang pejabat pos, bla bla bla. Okey cik, sekejap ya, 2 jam lagi kami sampai, kata pasukan keselamatan. Walaupun dia kena tunggu lagi 2 jam, tetapi sebab 2 jam itu adalah fakta yang datang daripada pihak yang berautoriti, yang boleh dipercayai, reliable, maka walaupun 2 jam, dia sanggup tunggu. Walaupun air, tapak kasut dah basah, air dah makin naik, 1.5 jam, tunggu lagi ya. Sebab apa? Dia ada keyakinan. Dia ada keyakinan dia akan diselamatkan. Sebab pasukan keselamatan sudah identify dia. Dan bila dia ada keyakinan, dia ada harapan. Harapan untuk memberikan kepada dia kekuatan, supaya dia boleh bertahan. Akhirnya, pasukan keselamatan datang. Berbeza dengan seorang lagi banjir. Halo, tolong selamatkan saya, air ni dah naik ni. Kata dia, kat mana? Rumah saya dekat. Tu, tak ada habis cakap, bateri handphone habis. Tak sempat sebut alamat kat mana. So, pasukan keselamatan tidak identify dia. Dan dia pun tak tahu pasukan keselamatan ni kat mana sebenarnya. Bila dia berada dalam situasi macam tu, dia tidak ada keyakinan adakah dia akan diselamatkan ataupun tidak. Walaupun pasukan keselamatan mungkin berada hanya di hujung pokok kelapa seberang sana. Dan kerana dia tidak ada keyakinan, dia tidak ada harapan, putus asa. Dan kerana dia tidak ada harapan, dia tidak ada kekuatan. Maka akhirnya dia terjun dalam air sebelum air tenggelamkan dia. Bunuh diri, kecewa. Betapa pentingnya dalam kehidupan kita pertahankan 3 benda ni. Dari mana nak datang 3 benda ni? Buat kerja dakwah. Buat kerja dakwah, ya. Secara jujurnya, saya ni tengah depres. Ya. Tengah stres, depres. Ya. Dengan kes baru-baru ini. Ya, tentang soal kesilapan-kesilapan yang diajukan kepada ucapan-ucapan sahabat kita Ustaz Don. Kemudian teguran daripada Puan Wardina. Ustaz Don dan Puan Wardina ialah 2 subjek yang saya boleh letak kat tepi. Tak apa, selesaikan. Tetapi melihat kepada respon, itulah bahayanya baca komen Facebook. Saya ni gatal nak baca. Saya tak adalah baca beria sangat. Saya sekali baca, rasa sakit otak. Sampai saya kata, masyarakat Malaysia ni dah gila ke? Saya tulis kat Facebook saya semalam, tu saya padam lah. Saya tulis, tu saya padam. Tu kerja saya lah kan. Saya tulis kat Facebook saya, satu hari nanti kalau anak saya bawa calon suami atau isteri datang ke rumah, soalan pertama yang saya akan tanya kepada bakal menantu saya ialah, masa kes Ustaz Don dengan Puan Wardina dulu, pada tahun 2014 tu, apa yang mak bapak kamu ucapkan dalam Facebook? Saya cakap macam tu lah. Saya tak nak anak saya kahwin dengan orang gila, dengan anak orang gila. Maka saya beritahu pada anak saya, lebih baiklah kahwin dengan orang bangsa Moro ke, orang Indonesia ke, orang Singapura ke, orang Brunei ke, daripada kahwin dengan orang Malaysia. Sebab 1 daripada 5 rakyat Malaysia gila. Tu marah malam tu. Sebab tak boleh, jangan request friend, nanti anda tak sikah dengan saya kan. Sebab saya, itulah tempat saya nak melepaskan geram. Sekejap je, 5 minit tu saya delete dah. Sekadar nak melepaskan stres. Sedih tengok kan dalam hal-hal macam ni. Dan bila benda-benda macam tu berlaku, bukan di kalangan orang biasa je, yang ustaz-ustaz, yang ustazah-ustazah sebagainya pun,
mulut celupar, mulut macam tak ada Tuhan dalam hidup, mulut macam tak insaf, yang kita ni sebenarnya jahil, bodoh. There are so many things that we have not yet get into the knowledge. Tak ada ilmu lagi tentang benda tu, tapi sombong, biadab, macam tak beriman dengan hadis Nabi. Rasulullah kata, kalau beriman kepada Allah dan hari akhirat, cakap yang baik ataupun diam. And yet you tak boleh diam, you tak beriman dengan Allah akhirat ke? Oh, tu dia geram dia. Sampai satu poin kat, saya depressed, memang depressed. Saya cakap pada isteri saya tak pasti adakah saya depressed sebab saya gemuk. Itu salah satu sebabnya. Dan yang keduanya, saya depressed sebab saya tak tahan dah duduk Malaysia. Saya pada isteri saya kata, if I were you, sebab you yang profesional bukan I, sebab you doktor, kalau I you, kita tinggal dah Malaysia, I will go to some other places until anak dah besar sikit lebih kurang, balik semula. Very selfish ya, very selfish. Sebab dah tak tahan dah tengok Malaysia, macam tunggu nak terlangkup aja ya. Allah Ta'ala terbalik ke bumi ya, dengan mulut yang sangat jahat, Masya Allah, dekat Facebook. Baca balik Quran, baca balik ayat-ayat, baca balik tu, datang balik tu, ya Allah, aku buat kerja dakwah, kerja aku bukan untuk ubah orang. Kerja aku ialah sampaikan, cakap, tunaikan, laksanakan, buat kat peringkat diri sendiri, kemudian tunjukkan contoh, laksanakan sebaik mungkin. Mudah-mudahan benda tu akan berlaku. Bila balik pada Allah, baru ada keyakinan masih tidak seteruk itu. It's not that bad. It's not that bad. There are still good people. There are still around 85 good people yang datang seminar pada pagi ini ya. Lebih kurang kan. Ada lagi orang yang mencari kebaikan. Sabar Sriza, jangan lari pergi ke negeri-negeri kapiak tu kan ya. Maknanya kat sini banyak lagi kerja Allah perlu buat. Barulah ada harapan, ada kekuatan. Ingat balik pesanan Allah Luqman kepada anaknya yang disebut oleh Allah dalam surah Luqman. InsyaAllah dalam seminar yang akan datang kita perincikan. Luqman bagi tahu siap-siap dah pada anak dia. Ya bunayya aqimis solah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anak kesayanganku, dirikan solat, ajak manusia pada kebaikan, halang manusia daripada kejahatan. Namun pada masa yang sama, bersabarlah atas apa yang pasti akan menguji kamu, kerana kerja ni memerlukan kepada determinasi yang tertinggi. So tuan-tuan dan puan-puan, maknanya sebab itu Syekh Qaradawi letak asas pertama dakwah ialah mesti ia bertitik tolak daripada soal keimanan kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang seterusnya, patah balik ke belakang, iman juga penting, akidah juga penting, sebab akidah akan menentukan pandangan hidup kita. Janganlah tanya saya macam mana nak pronounce perkataan Jerman tu. Ya, sebutlah sendiri. Ya. Banyak kali dah saya dengar kat dengar dekat internet, tak betul lagi, ya. Tak apalah. Menentukan pandangan hidup. Maksud dia, it's not just about strength. Bukan hanya tentang kekuatan tadi, tapi juga you nak pandang hidup ini dengan pandangan yang macam mana? Hidup ini sebenarnya apa? Ya, hidup ini sebenarnya apa? Dan jawapan kepada soalan itu akan mempengaruhi soalan-soalan yang selanjutnya. Jawapan kepada soalan itu mesti datang daripada akidah yang memberitahu kepada kita, kita ialah hamba, Allah adalah Tuhan kita, hidup ini adalah kehambaan kita kepadanya. Semuanya mesti dalam rangka ibadah. Maka ibadah itu yang dominan pada mempengaruhi penilaian kita. Dan yang paling utama related dengan tajuk kita, akidah juga mempengaruhi epistemologi sakafah kita. Maknanya bila kita nak berilmu, asas ilmu kita itu mestilah datang daripada akidah yang kita percaya. Bila masuk bab sains nanti, saintis kata alam ini sekian. Kita kata alam ciptaan Allah ini sekian. Ayat sama. Tapi sebab kita kata alam ini ciptaan Allah, maka lanjutan akibat daripadanya berbeza daripada orang yang melihat alam hanya sebagai alam. Ya, dan itu akan ada kat depan nanti insya-Allah. Baik, supaya tak buang masa, kita laju ke depan.
Manakala bekalan yang ketiga pula adalah bekalan akhlak. Kata Syekh bekalan kedua ialah bekalan akhlak. Very simple. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pada menjelaskan tentang kualiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nak buat kerja dakwah, bekalan yang kedua ialah bekalan akhlak. Kenapa? Dua sebab. Sebab yang pertama, saya ulas yang bawah dulu. Akhlak ialah demo kepada hasil seruan. Semua orang Islam adalah merupakan marketer yang sedang memasarkan sesuatu untuk dibeli oleh klien dia. Dia nak memasarkan Islam. Ya, kita guna Islam macam itulah, nak memasarkan Islam. Orang dengar kita dakwah, orang tanya, kalau saya terima dakwah awak, apa yang saya dapat? Akhlak kita ialah jawapan direct kepada orang tu. Dia tak sempat nak tanya, oh, bagusnya dia ni, I know this person, this guy, he's very good, he's the best, saya dah kerja dengan dia bertahun-tahun dah. Bila dia cakap macam ni, bila dia sebut macam ni, maknanya benda-benda yang dia cakap ini ialah benda yang menjelaskan kenapa dia macam tu. So if I follow this guy, his advice, I will be like him or even better. So tak payah nak ceramah panjang-panjang. Sebab akhlak kita demo. Inilah faedahnya kalau awak ikut dakwah yang saya nak sampaikan ini. Itu asas yang pertama. Kemudian asas yang kedua ialah dengan akhlak yang baik akan menjadi alat yang penting untuk menyampaikan dakwah. Bila dakwah disampaikan dengan akhlak, yang ni kena kerja keras. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita reflect sungguh-sungguh. Kat mana kita belajar akhlak? Dalam pengalaman kita, education system, parenting kat rumah, everything, semua input semenjak azan kat telinga ni dulu, bagi yang dilahirkan daripada ibu bapa Muslim, sejak telinga ni diazankan masa kecil tu, sampailah hari ni, input-input yang masuk dalam diri kita, input tentang akhlak, datang dari mana? Ataupun ada tak? Susah hati memikirkan yang kedua ni. Saya menerima jemputan untuk buat program, sebab saya dah tak buat tu, kena ulang banyak kali tu, saya dah tak buat program dengan pelajar sekolah, tak mampu. Buat masa inilah tak termampu nak buat. Ya. Tapi menerima jemputan daripada sekolah-sekolah top Malaysia, tak boleh sebutlah sekolah mana. Sekolah yang terkenal. Masalah akhlak pelajar yang teruk sangat. Cikgu-cikgu tak tahu macam mana nak buat. Semua fokus kepada exam, SPM. Tingkatan 4 daftar, hari pertama daftar, taklimat SPM. Ya, agama di sekolah sekarang ni lah SPM. Segala-galanya ialah SPM. Saya takut solat pun nanti akan dirancangkan agar sesuai dengan SPM. Ya, takutlah. Memang ada pun kan solat perdana, ya, dan sebagai solat hajat perdana kan, ya. Sampailah kat universiti. Ada universiti jemput kami buat program. Dia kata, "Ustaz, tolong ceramah." Saya kata, bagi tajuk, "Ya Allah, tolonglah aku." Ya, exam solat hajat perdana dan ceramah motivasi untuk final exam pelajar di sebuah IPTA. Tajuk ceramah, "Ya Allah, tolonglah aku." Saya kata, Allah, desperate-nya tajuk ni. Tak payahlah, saya kata. Apa ni, baca Quran, semayang, masuk exam kan. Tak payahlah nak buat ceramah sangat kan. Masalah akhlak. Ya, kat mana nak ajar? Tak disentuh. Kita assess, kita pergi kat sekolah-sekolah apa semua. Kalau bendanya berlaku, ia berlaku secara peribadi. Cikgu-cikgu yang Allah Ta'ala rahmati, dalam kesibukannya mengisi PBS apa semua tu, dia ambil juga masa. Suarakan, sentuh tentang akhlak. Ya, tapi maknanya akhlak itu tidak disentuh secara intensif. Dan akhlak bukan lalang. Lalang tak perlu semai, biar tanah kosong lalang tumbuh. Akhlak ialah buah yang dipetik daripada pokok. Ada pokok spesifik yang perlu ditanam, ada baja yang perlu diberi supaya buahnya boleh dipetik. Belajar syariah di Jordan, tak ada subjek akhlak 101, tak ada. Maka bila kita tidak diakhlakkan, kita boleh jadi orang yang berilmu, kita nak buat kerja dakwah tapi kita tidak berakhlak. Adalah satu status Twitter saya, bukan status ya, tweet
Ya, beberapa bulan yang lepas saya tulis lepas geram lepas tulis tinggal ya. Saya kata pemikiran kritis dan mulut celupa mereka bukan adik-beradik. Walaupun mereka sering dilihat bersama. Mereka datang daripada dua ibu bapa yang berasingan. Apabila kita kritis, kita kena mencarut ke? Kan? Kita kena berbahasa kasar? Tak. You nak kritik, you tak puas hati dengan apa sahaja, ia tetap perlu disampaikan dengan akhlak yang baik. Oleh kerana kita ni manusia biasa, perangai kita bukanlah elok sangat, saya lah perangai elok sangat. Yang perangai buruk tu jangan tunjuk kat orang. Kan? Kalau nak mencarut-carut apa, mencarut kat bantal. Balik masuk bilik, tutup muka bantal, mencarutnya banyak. Bagi melempiaskan nafsu di tempat yang tidak menjejaskan. Tapi kat luar, kawal. Ittaqullah. Jaga akhlak. Dan saya rasa berita kematian Kapasing baru-baru ni sangat menyedihkan melihat akhlak orang Islam dalam berbicara. Masya Allah. Ya, bukan tak nak pesimis, tapi selalu jadi macam tu. Ya, tapi optimis lah. Kalau pesimis tak buat program ni, balik tidur terus lah kan. Whatever lah, hantar korang. Jadi Syekh Qaradawi letakkan akhlak sebagai bekalan yang penting supaya dapat dijayakan. Ya, huraian ayat tu juga tidak mengapa, salah banyak sentuh. Dan bekalan yang ketiga ialah bekalan ilmu. Kita akan sentuhnya dalam sesi berikutnya. Bekalan yang ketiga ialah bekalan ilmu. Kata Syekh Qaradawi, dakwah itu adalah sifatnya memberi. Ia adalah merupakan satu perbelanjaan, infak. Ya, you are spending something. So when you deliver something, you spend something, you kena adalah benda tu, baru you boleh beri kepada orang lain. Seperti kata pepatah Arab, faqidu syai' la yu'tih. Orang yang tak ada benda tu tak boleh nak beri benda tu. You nak bagi duit, you kena ada duit. Kita nak dakwahkan Islam, kita kena ada Islam. Dan Islam kita tu apa dia? Kata Nabi SAW dalam sepotong hadis, ballighu anni walau ayah. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. It means that kalau you tahu satu ayat pun, you kena sampaikan. Betul? Tapi takkanlah selepas 30 tahun masih satu ayat tu je tahu. Itu pemalas namanya. Maknanya ada ayat Quran yang you tak amalkan. Ayatnya bukan ayat yang ke-100, bukan ayat yang ke-1000. Ayat pertama yang Allah wahyukan kepada Muhammad SAW. Apa ayat pertama? Sujudlah. Tak. Berimanlah. Tak. Iqra. Baca. Cari ilmu. Cari ilmu artinya kalau tak dicari ilmu, payah nak jadi orang beriman. Balighu anni walau ayah, maknanya jangan bertangguh buat kerja dakwah. Saya belum ada diploma Usuluddin. Jangan tunggu diploma. Saya belum ada degree. Saya belum bersuamikan ustaz. Katalah contohnya, baru nak buat kerja dakwah. Tak semestinya. You tahu satu, sampaikan. But bear in mind, jangan selepas 10 tahun masih satu tu juga. Kenalah ada penambahan. So ada 2 tambah 2, ada 3 tambah 3. So banyak mana ilmu nak tambah? Sebab tu kita buat program ni, supaya adalah gambaran sikit apa ilmu yang kita nak tambah. Maka Syekh Qaradawi tekankan Islam dibina di atas dasar ilmu. Ya, ayat itu ayat yang saya masukkan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, walaupun fa'lam itu diterjemahkan ketahuilah, tetapi maksudnya ialah beradalah kamu dalam keadaan kamu itu berpengetahuan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Orang Islam mesti sibuk dengan ilmu. Dan saya rasa yang menjadikan kita ini orang yang sentiasa ada peningkatan ialah kerana kita buat kerja dakwah. Saya kalau tak buat program-program, kalau saya tak mengajar kat masjid, saya tak mengajar dekat surau, saya tidak ada motif untuk membaca dan menambah serba sedikit pengetahuan. Saya akan stagnan seperti mana hari terakhir saya graduate beberapa tahun yang lepas. Itulah saya. Tapi akhirnya saya boleh katakan, nampaknya macam benda yang kita belajar lepas graduate lebih banyak daripada benda yang kita belajar semasa belajar. Walaupun semasa belajar itu adalah pembukanya. Ya, asasnya. So kita kena cari ilmu, dan inilah 6 ilmu. Slide terakhir sebelum kita berehat.
yang telah disenaraikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebagai ilmu-ilmu yang setiap orang Islam kena cari jalan supaya sedikit dia ada asas tu. Ini bukan ilmu untuk diagihkan, okey, grup yang baris depan ambil ilmu nombor 1, ni ambil nombor 2. Walaupun akhirnya bila anak-anak nak sambung belajar, mereka akan pilih pengkhususan. Tetapi maknanya inilah ilmu yang semua orang kena kuasai. Kita letak dalam kepala setting dia. Ketika Nabi SAW mengajar para sahabat, baginda tidak mendikotomikan ilmu tu, ya. Maknanya okey para sahabat, sesi tengah hari ni usul fiqh. Ya, tak ada, ya. Okey, esok kita belajar tentang fiqh, tentang munakahat. Tak. Baginda menyampaikannya dan kadang-kadang saya fikir para sahabat ini maknanya minda luhur mereka menyebabkan benda-benda yang disampaikan oleh Nabi SAW very structured. Dan dari semasa ke semasa baginda akan strukturkan. Ya, walaupun mungkin tidak disebut secara direct, aku sedang menstrukturkan kepahaman kamu, tapi maknanya itu yang baginda buat. Seperti hadis iman, Islam dan ihsan. Itu antara benda-benda yang bersifat penstrukturan pemahaman. Tetapi sampai satu peringkat, ilmu-ilmu ini semakin sulit untuk dipelajari apabila dia dipindahkan kepada generasi-generasi yang baru. Contohnya bahasa Arab. Sebagai bahasa yang dituturkan secara syafawi, didengar dan dihukum secara simai, maknanya kalau barisnya baris depan, dia perlu berbaris depan. Kalau dia berbaris bawah, native speakernya akan terkujat. Ya, hadza kitaban. Apa pula ni? Ya, tiba-tiba pula kitaban. Kita tak so what kan? Kita tak ada orang yang memang bahasa Arab, apa pula hadza kitaban pula ni? Hadza kitabun. Tapi peraturannya tidak disistematikkan. Yang penting kalau begini struktur ayatnya, maka ia perlu berbunyi demikian. Sampai satu peringkat orang-orang bukan Arab memeluk Islam, menyertai komuniti Muslim yang majoritinya Arab, bahasa ilmunya, bahasa pertuturannya, bahasa hariannya adalah merupakan bahasa Arab. Mereka juga belajar bahasa Arab. Tetapi mula berlaku kesalahan dalam penyebutan-penyebutan. Ya, mungkin dari segi baris ke apa tak kena semua. Untuk memastikan bahasa Arab boleh dituturkan dengan betul, ia perlu disistematikkan. Maka syair-syair yang menjadi penjaga kepada bahasa Arab, ditambah lagi dengan, bukan ditambah lagi sebenarnya, yang disahkan dan dikembangkan oleh Al-Quran sebagai guardian kepada bahasa Arab. Kalau kita belajar ilmu tata bahasa Arab, kenapakah haza kitabun? Haza kitabun tu, bun tu, marfu' tu sebabnya sekian. Dalilnya kat mana? Dari Quran. Daripada syair Arab. Tiba-tiba ada pula yang sebut baris atas. Katalah sebutnya tu. Kenapa? Ada syair menjelaskannya. Maka muncullah ilmu bahasa Arab. Begitu juga dengan ilmu-ilmu Islam lain. So dikotomi itu berlaku. Bila dikotomi ni berlaku, mudah sikit nak belajar. Tapi bila mudah belajar, datang masalah yang baru pula. Itulah hidup dia, winsam lusam kan. Masalah baru yang timbul dia ialah bila ilmu dibahagi-bahagikan, ada ilmu kita belajar, ada ilmu kita tak belajar. Dan bila ada ilmu yang kita tak belajar, cabaran yang datang tidak akan memperkenalkan dirinya, saya ialah masalah dalam kategori apa. Ya? Saya sedang nak memusnahkan awak, saya berada dalam kategori sekian-sekian. Tak ada, dia main datang macam tu je. Tiba-tiba kita terserah, kenapa aku tak boleh respon ya? Kenapa aku tak faham? Kenapa aku tak faham masalah ni? Jawapannya ialah pada ilmu kita. Ilmu yang tidak, mungkin ilmu yang tidak cover benda-benda tadi. Maka sebab itulah kita kena cari jalan untuk tidak dimangsakan oleh sistem pembelajaran, oleh dikotomi ilmu-ilmu tadi. We have to go beyond SPM. Saya cakap pada pelajar SPM 3 minggu lepas, program dengan Mursyid. Kan? Saya kata, you must be better than SPM. You mesti lebih pandai daripada SPM. Jangan biarkan SPM sebagai you punya benchmark. Macam mana you nak kalahkan SPM, you nak kuasai SPM. You have to go beyond SPM. SPM tu hanya satu level saja. Cari ilmu. Maka dipecahkan ilmu yang 6. Saqafah Islamiyah, Saqafah Tarikhiyah, Saqafah Adabiyah wal Lughawiyah, Saqafah Insaniyah, Saqafah Ilmiyah,
dan juga thaqafah waqi'iyah. Kenapa 6 Ustaz? Kenapa tidak 7? Boleh juga 7. Ini saranan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. 6 ni sebenarnya 5, bukan 6. Sebab yang kedua berada di bawah yang keempat. Tapi sebab yang kedua tu besar sangat, Syekh Al-Qaradawi asingkan dia dalam satu bab yang berasingan. So kita berehat seketika insya-Allah dan kita sambung semula selepas ini. Tak ada jam, saya nak tengok jam tak ada. Sekarang ni kita berhenti lebih kurang dalam pukul 10.30. Okay, lebih kurang dalam pukul 11 lah. Okay, kita boleh masuk before 11 ke, agak-agak tak ada apa nak buat. Keliling ni bukan ada apa sangat. Kalau raya kan jumpa tenggiling lah apa semua kan ya. So dah tak ada apa-apa tu, dah masuk je lah dalam ni. InsyaAllah kita jumpa semula selepas ini. Wallahu a'lam. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.